Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusia sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil Ibrahim yang berbahagia saya Encik Mat, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah pada hari Selasa, hari Isnin malam Selasa ini, malam 5 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 4 Julai 2022
mesti kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, sembahyang fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, berdiri, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan segala permohonan dan munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam lindungan rahmat-Nya, pemeliharaan Dia, pemeliharaannya, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dikurniakan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan ya, kita dijauhkan dari Allah oleh Allah SWT dari segala mara bahaya, segala musibah, banyak bencana, penyakit, wabak penyakit dan fitnah pada akhir zaman ini, yang besarnya, yang kecilnya, yang zahirnya, yang batinnya, yang nyata, yang sesungguhnya terdiri di fitnah Masih Dajjal. Dan kita teruskan dengan majlis ilmu kita pada kali ini yang merupakan Rawdatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita naungan rahmat dan sakinah, ketenangan serta ganjaran sebaik-baik darinya, insya-Allah. Dalam suasana di mana kita lihat pada hari ini, rata-ratanya hampir kesemua tetamu Allah SWT di Rahman sudah berada di Makkahul Mukarramah, bersiap sedia menunggu 8 Zulhijjah, hari di mana mereka akan bergerak ke Padang Arafah untuk melaksanakan rukun haji yang kedua, iaitu ibadah di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah yang mana jatuh pada hari Jumaat. Mereka akan bergerak ke Arafah pada pagi Khamis, pada pagi Khamis 8 Zulhijjah di sana. Dan pada hari Jumaat mereka akan mengerjakan ibadah wukuf, yang mana-mana haji yang hari wukuf jatuh pada hari Jumaat digelarkan akan ia Haji Akbar. Yang ini saya berdapat untuk zaman kami itu dari keadaannya Haji Akbar. Tidak semua tahun atau musim haji itu artinya Haji Akbar. Jadi bagi mereka yang akan mengerjakan fardu haji pada tahun ini, mereka bertuahkan yang mereka mendapat Haji Akbar, yang mudah-mudahan dipermudahkan urusan mereka dan dikurniakan mereka haji mabrur yang balasan yang hanyalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita di tanah air ini, insya-Allah kita akan bersiap sedia didatangi ataupun bertemu dengan hari Aidil Adha pada 10 Zulhijjah di Malaysia kita ini, jatuh pada hari Jumaat, pada hari Ahad, dan hari hari Arafah pada hari Sabtu, hari Tarbiyah pada hari Jumaat dan hari Arafah pada hari Sabtu. Jadi dalam hasani hari sampai ke hari Sabtu itu kita disunatkan mengerjakan ibadah puasa sunat. Jadi di samping puasa sunat, kita digalakkan banyak melakukan ibadah seperti solat, seperti pembacaan Quran, seperti zikrullah, seperti sedekah. Dan bagi mereka yang menyertai ibadah korban, disunatkan menyimpan bulu-bulu yang tumbuh di muka bagi kaum muslimin sehinggalah hari dilaksanakan ibadah korban. Bagi kita yang hanya menolong menyempurnakan ibadah korban, tidaklah sunat berbuat demikian. Tak ada masalah. Apapun yang kita mampu lakukan rata-rata pada kita, puasa sunat sampai hari Arafah, itu hari Sabtu, dan membaca Al-Quran, zikrullah, selawat Nabi, sedekah dan yang lain, insya-Allah. Termasuklah
hadir di dalam majlis ilmu ini, insyaAllah. Jadi pada kali ini, seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, minggu pertama kuliah kita akan membicarakan isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dan sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-8. Tajuk yang diberi oleh penterjemah kitab ini iaitu air sedikit dan banyak. Al-ma'u qalilun wa kathir. Faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Air itu sedikit dan banyak. Apa maksud air itu sedikit dan banyak? Air itu yang benda yang kita bincangkan. Qalil dan wa kathir itu cerita air itu. Jadi air itu sedikit dan banyak. Sedikit itu macam mana, banyak itu macam mana. Maka diterangkan oleh pengarang kitab Al-Qalil, air sedikit itu maksudnya madunal qullatain. Apa-apa ma minal ma, apa-apa daripada air dunal qullataini, yang tidak cukup dua olah. Tak kira lah air itu apa yang kita nampak sebagai air. Air dalam botol ni pun air juga. Air tak kira isi air ni siapa. Kalau tengok bekas ni macam air kopi kan? Tapi tak ada air kopi lagi. Asal ni dengan air kosong ni. Kalau baru beli dia skipper lah. Tapi dah habis lah ni bisa dengan air kosong saja. Ataupun kita belajar dalam pembahagian air. Pembahagian air itu macam-macam. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air muqayyad, ada air mutanajjis, ada air musyammas. Jadi tak disebut di situ. Dia kata ma tu umum lah. Apa-apa air. Kalau air yang selalu kita tengok malam Jumaat tu, air sirap tu, itu pun air al-ma kan, termasuk dalam ma tu. Kalau cukup 2 kolam, maka air sirap itu boleh buat mandi. Tapi kalau kita ada akal yang waras, air sirap 2 kolam nak buat apa mandi? Buat minum lah. Sebab dia adalah air muqayyad. Air muqayyad ni suci, boleh kita guna, boleh kita minum kan. Tapi tidak menyucikan. Tak boleh kita guna air sirap buat kita nak berwudu, kita nak mandi wajib, kita nak beristinja, kita nak basuh najis, tak boleh. Nak cuci najis tak boleh, sebab dia tidak menyucikan. Jadi ma di sini ialah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Air mutlak tu maksudnya air itu tidak disandarkan ke apa-apa. Air mutlak. Air sungai, air mutlak. Air tasik, air mutlak. Air hujan, air mutlak. Air embun, air mutlak. Kalau tengok dalam 3 mak kilau, ada satu bapa mak kilau berwuduk dengan air embun. Waktu dia dan kawan-kawan dia bersembunyi di dalam hutan kan. Ustaz Kamil kena pergi tengok ni dekat je Afandi dia. Ada pengoyang Afandi kita bawa buka ni, tengok cerita mak kilau. Tak ada apa. Syarat dia jangan pakai lebay lah. Kalau pakai lebay lagi orang tengok pelik lah. Pakai lupa tayam, pakai sorban, pakai jubah, masuk pengoyang apa dalam mak kilau tu ada satu bapa di mana mak kilau berwuduk menggunakan air embun. Maknanya nak tunjuk kata air embun tu adalah air mutlak. Jadi ma di sini adalah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Dunal qullatain, yang tak sampai 2
dua kolam. Wal kathir lawan kepada qalil sedikit. Wal kathir air yang banyak itu, kata penyarah kitab ini, kullatani fa akthar, dua kolam dan lebih. Dua kolam dan lebih itu dinamakan sebagai air yang air yang banyak. Maka diterangkan di penjemah kitab ni apa maksud kullatan. Sukatan kullatan itu, kullatan itu menyamai, kata penterjemah kitab ni, menyamai 200 liter air. Dia ada ukuran sebenarnya. Kalau kita buat kolam di surau tu atau di masjid tu, dia ada kiraan dia, berapa tinggi, berapa lebar, berapa dalam, ada kan? Tapi kalau kita ikut sukatan air, 200 liter air. Tu kena tanya LNP itu 200 liter air itu besar mana kalau tangki. Tangki air LNP itu cukup tak 200 liter air? Kalau cukup tu mana 2 bola tu. Kalau lah katalah, nanti kita akan bicara tentang satu masalah. Macam tangki itu kan, pada kita ada tangki yang lain. Tangki itu cukup tak 2 bola. Kalau cukup 2 bola, apa-apa tak jadi masalah. Tapi nanti dulu kita sembang dulu kan. Nak tahu tu berapa 2 bola tu berapa? 2 bola tu 200 liter air. Tangki ni tantang tiap-tiap blok kita tu, blok A, blok B, blok C ni ada tak? Tangki kita ni 200 liter air. Kalau ada, okey. 500 liter suara tu. Maknanya kalau ada lah manusia tenggelam dalam tu, qalu inna lillahi jawab. Tak ada harapan lah kan? Wallahu a'lam. Baik. Wal qalil, air yang tak cukup 2 kolam ni, kata pengarang kitab ni, yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa idlam yataghayyar, akan jadi air mutanajis apabila dengan adanya najis di dalamnya walaupun sedikit, wa idlam yataghayyar, walaupun najis itu tidak mengubah apa-apa pada air itu. Walaupun air itu tidak berubah, dia putih, tapi ada lah tai cicak masuk, tai anjing masuk, tai kucing masuk, dia tak cukup 2 bola. Kalau rumah kita, ni cerita rumah kita ni tak ada lah kot. Sekolah, setengah rumah bilik air dia ni kolam kecil tu, tu tak cukup 2 bola. Kalau katalah ada najis masuk, walaupun ada tengok bawah, ada cicak pun, walaupun tak ubah warna, tapi air itu sudah jadi air mutanajis. Terpaksa kita buka gabus bagi keluar air itu, cuci, basuh, salin air baru. Sebab air itu dah jadi air mutanajis, walaupun air itu tidak berubah. Kalau disebut kaedahnya, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Apa disebut sini? Wal qalil, air yang tak cukup 2 bola ni, bila ada najis di dalamnya, maka jadilah dia air mutanajis, yatanajjasu, menjadi air mutanajis walaupun tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Kalau tak cecah, maknanya tak jadi apa. Tapi dah dia kat luar, maka terpaksalah dibuang air itu. Air itu air mutanajis. Tidak suci, sifat air mutanajis tidak suci dan menyucikan. Itu dia. Lepas tu dah buang. Kalau sayang nak buang, bagi sirap bunga lah boleh. Sirap pokok bunga boleh, basuh kereta boleh, basuh motor boleh. Tak boleh. Bagi surat saya tak boleh lah. Bagi minum kucing rumah kita boleh. Kalau ada benda itik, bagi itik minum boleh. Wallahu a'lam. Yang tak boleh ialah untuk bersuci dan menyucikan. Tak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian
air yang banyak itu air yang lebih dari 2 kolah wal ma'ul kathir, air 2 kolah itu la yatanajjasu, tidak bertukar menjadi najis, air mutanajis, walaupun najis ada dalam tu. Macam kolam itu kan, tangki ni, ada pula pergi berak dalam tu. Contoh ada pula buruk datang dia minum dia lepas bom pula dalam tu. Tak jadi air mutanajis, tak jadi, dia tetap air mutlak. Macam air perigi sama. Air perigi itu memang sebenarnya dia lebih 2 kolah air perigi kan. Kalau pergi dulu dia ada tangga tu, tempat pijak kan, sampai bawah. Kalau musim kering tu air tu sampai bawah tu nak cedok ke atas. Tu dulu lah, kata orang dulu, saya pun tak tahu, tak jumpa zaman tu. Zaman tuan-puan muda-muda dulu mungkin ada pergi jenis tu. Dia turun pergi tu, dia ada tangga bawah. Jadi kita boleh turun sampai ambil dan timba air sampai ke bawah tu. Sebab waktu musim kering air kurang kan. Jadi cedok, bawa sekali timba dengan tali tu. Daripada atas kita bawa turun, dia pun cedok. Kita oi, tarik timba, atas tarik tu, masukkan dalam beli. Lepas tu campak timba beli. Kita kat bawah ni, kita pun cedok lagi penuh tu. Kita pun lalu kat atas, oi, tarik timba, tarik sampai cukup satu baldi besar, barulah kita pun pijak kan. Tempat pijak tu naik sampai atas. Tu pergi dulu. Jadi pergi ni biasanya air dia dalam keadaan biasa mencapai 2 kolah. Jadi tidak dikira najis, air mutanajis, kerana dia 2 kolah dan lebih. Illa dia ada illa kat situ, kecuali iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali sekiranya apabila berubah rasanya. Rasa tu lain, itu payau lain. Aw launuhu, atau warnanya. Tapi kalau kerana keruk, lumpur atau pelumut, tak masuk. Kerana lumpur-lumpur tu benda yang asli, dia bukan najis. Pasal najis tak. Adakah lumpur najis? Tidak. Adakah lumut najis? Tidak. Tapi tengok air tu dah menjadi hijau kan, ada lumut hijau air tu tak masuk kan. Rasa tu kita pun rasa tak sedap air ni, macam rasa. Ataupun warnanya, warna tu dah kuning, dah kuning-kuning nak masuk, nak jadi coklat dah. Tu mana najis tu banyak dah. Dan najis yang ada tu mengubah sifat air, warna air tu. Maknanya air itu sudah tercemar, ada berlaku pencemaran air ini. Banyak berlaku negara kita tepi sumber air. Itu dalam peraturan ini tak dibenarkan membela ternakan berhampiran sumber air, tak dibenarkan. Peraturan dia sekarang dia orang langgar je.
dicerita dia membuat pabrik daripada tempat haiwan-haiwan ternakan dia kencing merah, buat pabrik masuk ke sungai, anak sungai dah dicemar. Tapi boleh kata sungai ini air mengalir, maka tetap jadi air mutlak. Kalau masuk kolam air tak mengalir, tu dia jadi ni, masuk ni pula kategori ni. Air mengalir dia tak masuk, tapi air tu dicemar lah. Bila Jabatan Kimia buat kaji pemeriksaan, kaji, dia tengok cacing bakteria, bahaya ini, kalau manusia minum boleh mati contoh kan. Tapi tak berubah, rasa tak berubah, warna tak berubah. Jadi air itu nak jadi sumber air, nak jadi air terawat ketik, jenuh kan. Klorin banyak pakai tak tahu kan. Itu sekarang ni air paip kita ni boleh kena ditapis lagi. Tu bukan kempen lah tu kan. Kena tapis, belilah penepis kori ni, air kori kan. Jadi bila kita minum tu, kita minum tanpa was-was sebab dia rawat kan. Dan mesin tu sendiri pun di servis setiap 2 bulan sekali kan. Maknanya air yang 2 kolah ke atas ni, dia tidak jadi air mutanajis, melainkan kalau berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Kalau berubah salah satu daripada 3 ni, maka jadilah air itu air mutanajis yang tidak suci lagi, tidak menyucikan, walaupun banyaknya lebih dari 2 kolah. Itu cerita di saluran tu yang dikatakan wal ma'ul kathir kan. Jadi air yang sedikit, air yang banyak 2 kolah ni, kalau kita jumpa kolam ya, kolam masjid, kita pergi berendam, masuk-masuk berendam dalam saja pun yang ini wajib kepada Allah Ta'ala. Masuk terus berendam, sah tak mani wajib? Sah. Sebab air kolam masjid itu 2 kolah, sah mani wajib kita. Sah. Macam kita terjun ke sungai itu, di sungai, bukan sungai belakang tu, sungai belakang tu pakai air tak cukup. Sungai Perak kan, sungai Kinta tu, Kinta tu ni kan. Kita pun duduk kat tepi-tepi, niat saja pun wajib kalau tak nak pun terjun macam penerjun renang, masuk diver kan, masuk ke berendam kan. Sah tak wajib kita? Sah kan. Sebab seluruh badan kita sudah terkena air sungai tersebut kan? Walaupun sekaligus kan. Itu cerita dia kan. Dia juga air kolam, air yang lebih 2 kolam, kalau dibuat untuk mandi wajib itu sah. Ada pula orang buat gila, lapung panjang dekat atas pergi tangki nak mandi wajib, pergi masuk dalam tangki jaga. Sekarang kaki tak jejak bawah, dan maut yang dapat, tak payahlah Air shower itu sendiri adalah air mengalir. Maka kalau cukup syarat rukun dia, syarat mandi wajib kita tetap sah. Air pancuran air kan, itu pun mandi musuh sah mandi wajib kan. Kerana air itu air yang mengalir kan. Dia mengucik kan. Kalau kita cedok pakai gayung, itu cerita lain lah. Nak kena hati-hati kan. Kalau air dicedok gayung tu,
becik masuk dalam dalam timba balik, air dalam timba tu dah jadi air mustakmal, tak ada pakai air. Jadi baik kita mandi wajib pakai air shower, air pancuran tu senang, mudah. Wallahu a'lam. Itu dia tuan. Sedikit kupasan berkaitan dengan air al-ma'ul qalil dan al-ma'ul kathir. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah kita akan akan sambung fasal yang berikutnya, iaitu perkara yang menyebabkan wajib mandi. Perkara yang menyebabkan wajib mandi. Tak apalah, tersambung sikit lah. Perkara yang menyebabkan wajib mandi, faslun mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. So kita sebut mandi tadi kan, ada 6. Pertamanya ilajul hasyafati fil farji. Apa dia tuan-tuan? Masuk kepada zakat ke dalam faraj, persetubuhan lah. Dah, itu wajib mandi, walaupun tiada air mani. Kalau masuk je maka wajib mandi. Kemudian yang keduanya urujul mani, keluarnya mani, dengan apa cara sekalipun, cara yang natural ataupun yang tak natural. Bidunil istimna atau bil istimna. Itu maksudnya. Kalau keluar air mani itu, maka wajib mandi. Wal haidu datang haid, bukan datang haid dia terus mandi. Dah kering haid itu baru mandi. Itu maksudnya. Bukan keluar haid tu kita berpulang itu mandi. Tak, tunggu kering dulu baru mandi. Wan nifasu, nifas ni bagi perempuan yang melahirkan anak. Itu dia. Wal widadatu, dan widadah melahirkan, bersalin atau keguguran, maka wajib mandi. Walaupun dia keluar dalam nifas, tapi dia kena mandi, wajib mandi. Kerana dia bersalin ataupun keguguran. Wal mautu, kematian. Orang yang meninggal selain mati syahid, wajib dimandikan. Syahid pun syahid yang macam mana? Kalau syahid mempertahankan, syahid perang agama, fi sabilillah, jihad fi sabilillah, maka tak wajib mandi. Kalau syahid mempertahankan negara, itu syahid akhirat, dah diputuskan. Sahabat-sahabat kita yang terkorban berjihad itu tahun 2013 dahulu, mereka dikatakan syahid akhirat, maka wajib disempurnakan seperti mayat biasa, mandi, kapal, sembahyang kembali. Cumanya mereka ni nanti akan dibangkitkan sebagai syahid. Itu saja. Syahid akhirat. Macam rupa orang yang mati kemalangan, mati terbakar, mati dibunuh, mati lemas. Itu pun syahid akhirat. Perempuan yang mati melahirkan anak pun syahid akhirat juga. Waktu dia bersalin itu meninggal. Macam isteri peguam Alimin, Karmila. Itu Karmila tu meninggal waktu melahirkan anak. Bagaimana nasibnya anak tuan meninggal? Meninggal anak meninggal. Isteri saya
isteri tuan pun meninggal peninggalan kawan tu syahid. Yang dia ni salah faham, pergi minum-minum, dapat buat tidur, bunuh diri. Katanya usaha menyusung kahwinan ke alam yang lagi satu. Itu tak betul lah. Perempuan tu dah syahid, tentu syurga tu dia. Yang kita ni kemungkinan besar neraka. Pasal apa? Bunuh, makan, kena tidur. Tak faham. Itu bila kena syarah. Benda yang kita tuntut ni kena syarah bagi masyarakat faham. Sumpah macam kisah makilau berwudu dengan air bun tadi. Tak ada syarah, boleh. So air bun tu dikatakan air suci. Kan? Wallahu a'lam. Jadi mati itu, kematian selain mati syahid, maka wajib jenazah itu atau mayat itu dimandikan. Jadi ada 6 keadaan di mana wajib seseorang itu mandi. Dan akhir sekali, fasal 10, rukun mandi wajib. Furudul musli ithnan. Rukun mandi wajib ada 2. Pertama, niat. Niat tu wajib dan tentu. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Saja aku mandi wajib kerana rafa'al tu niat. Yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'. Iaitu meratakan seluruh badan dengan air. Tadi tu yang saya sebut tadi. Tadi mula orang yang pergi terjun dalam sungai, dia mandi niat dia wajib. Lepas tu dia terjun dalam sungai, dia berendam. Sah tak mandi wajib dia? Sah. Air sungai itu air mengalir, sah. Supu melaut, air laut itu supu lagi kan. Wallahu a'lam. Itu dia sunat. Ada beberapa sunat mandi. Antaranya membersihkan kotoran-kotoran di tubuh badan sebelum mandi. Itu perkara sunat. Kemudian meratakan air ke bahagian kanan tubuh badan. Itu sunat. Di kanan dulu, lepas tu baru kiri. Itu sunat. Dan akhir sekali berdoa. Itu sunat kan. Doanya sama macam doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sama. Doa mandi wajib dengan doa wudu sama. Tak ada beza. Itu dia tadi. Kita sebut 2-3 fasal, iaitu berkaitan dengan air sedikit, air banyak, perkara yang menyebabkan wajib mandi dan rukun mandi wajib. InsyaAllah itu boleh akan kita sambung dengan fasal yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan syarat sah wudu. Syarat sah wudu, InsyaAllah fasal yang ke-11 akan kita bicarakan pada kuliah kitab kita ini pada bulan akan datang, InsyaAllah pada bulan akan datang. Dan kuliah kita minggu depan pada hari Rabu, InsyaAllah pada hari Rabu 13 Julai akan datang. Siang itu kami kita buat korban, malam tu kuliah di sini. InsyaAllah kita akan mewawarkan seperti biasa. Dan kuliah kita pada hari tersebut ialah kupasan kitab hadis Matan Al-Arba'in. Matan Al-Arba'in, ngaji hadis, kitab hadis 40 hadis Matan Al-Arba'in, insyaAllah pada tarikh yang disebut tadi 13 Julai 2022, insyaAllah. Jadi itulah dia sedikit apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dan manfaat itu sama atau boleh dikatakan panduan bagi kita material berkaitan Rasul Ta'ala. Dan kita semua mesti kita akan bagi masyarakat. Dan kalau ada apa-apa disampaikan dalam ini yang dikasih bahasa telah juga bicara semua dari Rasul Ta'ala, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan sekalian pengurusan
wasallam, barakallahu oleh para Bapak Azamiyulakum. Dan akhir sekali, selamat Hari Idul Adha, dan mudah-mudahan kita sama-sama menyambutnya dengan kegembiraan dan di samping itu melaksanakan ibadah korban insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri yang kita tangan dengan tasbih kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على محمد اللهم ارحم جميع هذه الأموات الفاضلة المعصومة اللهم إنا نستغفرك ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت أوزاعهم وسلم بكلابي يا بحار يا جبار يا الله يا الله يا الله اللهم انزل الكتاب ويرسل واسمع عزك يزيد وصلنا بخير الرحمن الرحيم ربنا زين نزول فما يأكل غبانة في اليسار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا بسلم علما ولقائنا وعمل هذه التي مباركة بشر كائن البركة زي الحجة المباركة السميع العليم تولنا ما لا تتمرد في اسمنا فيها سماء ودعوانا الحمد لله تقبل الله منكم من المكتب بالله التوفيق السلام عليكم